Majlis juga mengalu-alukan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, diiringi Datuk Seri Dr. Wan Azizah, mantan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan cepat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, tajahau, Vanakkam. Selamat datang ke Konvensyen Generasi Keadilan Muafakat Generasi Penerus Reformasi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan kasih sayang dan izinnya kita dapat berhimpun bersama-sama di dalam Konvensyen Generasi Keadilan Muafakat Generasi Penerus Reformasi. Mewakili pihak jawatankuasa penganjur, kami mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke majlis pada pagi ini. Pihak majlis menjemput Yang Berhormat Saudara Syamsul Iskandar bin Muhammad Akid, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, bagi menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kita sama-sama lalui sebagai satu generasi mendukung agenda dan perjuangan reformasi sejak tahun 1998. Mana mengingatkan balik bahawa di mana akar kita, dan akar inilah yang akan menjadikan kita terus berkembang sebagai satu pasukan keadilan. InsyaAllah soon, saya yakin dengan semangat dan tekad ini kita akan sama-sama dapat memerintah Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Seri. Buat teman-teman seperjuangan, saya dedikasikan serangkap pantun. Mengurusi tadi dua-dua baca pantun, tapi kalau saya lawan pantun dengan dia, belum tentu lagi dia menang. Itu saya punya forte lah. Jadi saya dalam perjalanan, saya karang dua rangkap, tapi saya nak kongsi satu rangkap. Tadi cerita pasal Hang Tuah, saya nak cerita pasal jebat. Duduk jebat, bersila panggung, Satria pembela paling terulung, karam di laut jadi pelampung, lumpuh di darat jadi pendukung. Itulah saudara-saudari sekalian dalam perjuangan reformasi. Kok mana pun lempar, dia akan jadi orang yang betul-betul boleh menjiwai kepimpinan dan memimpin masyarakat di kawasan masing-masing. Kalau dibentang seluas alam, kalau dilipat sebesar kuku, sejambak kata, seuntai salam, degup bicara, menusuk kalbu. Bagi meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Halimi Abu Bakar, pengerusi Konvensyen Generasi Keadilan merangkap Adun Seri Setia, bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dan kita ambil satu slogan yang cukup besar, iaitu muafakat generasi penerus reformasi. Sebab apa kita kata muafakat reformasi generasi? Sebab hari ini kita kumpulkan, kita himpunkan, walau anda sokong siapa pun dalam pemilihan, tetapi yang paling penting adalah kita sebagai suatu muafakat dalam generasi ini. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita tengok, kita bagi ruang, kita bagi peluang, kita jemput daripada kawan-kawan daripada Otai Reformis. Mana dia kawan-kawan Otai Reformis? Semua ada pada hari ini. Kita bagi peluang, kita bagi ruang, kita jemput daripada kawan-kawan pro-reformis juga di bawah Ustaz Dr. Badrul Amin. Kita juga ada Jingga 13. Ini kita namakan muafakat generasi kita. Itu yang saya katakan tadi, anda terpulang, tetapi muafakat generasi ini paling penting kerana kita nak pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri kita pada periode akan datang ini. Generasi keseimbangan perjalanan tercetusnya generasi keadilan untuk yang paling berubah semua.
menyebut nama Anwar Ibrahim ibarat menyebut nama keadilan. Hijau menguning, padi di sawah, tunduk berisi, bagai nak rebah. Pendirian kukuh, tak pernah goyah, menghadap cabaran, tidak gelabah. Kini tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tibalah masa yang ditunggu-tunggu bagi untuk kita bersama-sama mendengar amanat beliau. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Perdikson, merangkap Presiden Keadilan bagi menyampaikan ucap tama dan seterusnya meluncurkan Konvensyen Generasi Keadilan Muafakat Generasi Penerus Reformasi. Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan sampai! Membujur lalu melintang! Saudara Anwar Ibrahim! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa sallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada kekuatan hari ini kalau tidak ada perjuangan yang panjang. Sebab itu kalau orang-orang lama kalah satu pilihan raya, kalah satu negeri, itu tidak memberi bekas sangat pada dia. Oh, orang baru kalah satu negeri, lemah dia. Kerana dia tidak pernah tahu getir yang dahulu. Masa kita mula dulu enggak ada kekuatan sama sekali. Tidak ada negeri, tidak ada ahli parlimen. Tetapi yang ada kekuatan semangat dari damai, dari hati nurani. Kerana keyakinan. Perjuangan itu mesti bertolak daripada keyakinan. Macam kita orang Islam nak ungkap banyak, tak tahu, tapi kita yakin tak dengan Quran? Yakin. Yakin tak dengan Nabi Muhammad SAW? Yakin. Cuba terang dalam setengah jam, ngong-ngong dia belajar juga. Jadi mula itu penting. Kemudian kita timba ilmu. Kita baca deklarasi Permatang Pau. Kemudian kita baca karya-karya yang disampaikan kepada kita. Kita dengar ceramah-ceramah. Kita mula kenal tentang rasuah, negara hukum. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan, jangan remehkan usaha orang lain. Jangan perkecilkan langkah awal. Kerana kalau tidak dengan semangat yang kental dulu, tidak ada keadilan dalam bentuk sekarang. Lawan sampai, membujur lalu melintang. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Ibu Reformasi kita, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mantan Presiden Parti Keadilan Rakyat, bagi melancarkan 2 dekad Rebel Putih Keadilan Mendengar. Persilakan. Ta'inu bisabri wassalah. Dalam perjuangan kita sabar. Tapi tazkirah baru ni Datuk Seri cakap pasal semayang. Jadi saya minta kawan-kawan dalam perjuangan ni kita akan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu nafi'an. Wa qalban khashi'an. Hati-hati yang khusyuk. Wa amalan salihan. Amal-amal yang saleh. Wadinan khaiman, keagamaan yang kuat, dan insya-Allah biiznillah wa nazran azimah, satu kejayaan yang besar bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Sama saudara-saudari, kita akan menyanyikan lagu Teman Sejati, lagu keramat kita. Moga-moga kita hayati setiap baik-baik ini dalam lagu ini. Buat menemani perjuangan suci, bersyukur kini padamu Ilah.
forum kita petang ini adalah mengenai generasi penerus reformasi. So, untuk tanpa membuang masa, saya rasa kalau dibenarkan, saya jemput dulu Sanggita untuk memberi sedikit. Saya boleh dikira sebagai generasi kedua atau ketiga dan seterusnya ada keempat, kelima dan sekarang dah ketujuh. Sebab kita adalah parti yang lahir daripada perjuangan, percetusan. Kita lahir daripada satu orang kata battle cry. Itu adalah dalam political science. Tetapi cabaran kita adalah how do we carry on? Bagaimana kita terus ke next generation, bagaimana saya nak mengajar anak saya tentang agenda reformasi. Itu adalah cabaran kepada kita sekarang, ya. Sebab anak-anak kita mereka tak turun jalan raya. Mereka paling pun lah yang tahu tu tahu bersih. They know about bersih. Generasi muda, satu-satunya cara untuk mengubah kepercayaan atau belief seseorang itu adalah bagi maklumat. Macam mana pun hardcore seseorang itu, kalau dia ada maklumat alternatif yang begitu banyak sekarang ini, sudah tentu dia akan mengubah persepsi dan percaya orang itu. Saya bagi contoh saya sendiri. Di Tarbiyah begitu lama dalam parti yang lama, dengan walak yang tidak menentu, tak tentu arah pada waktu itu. Tetapi hanya maklumat terbuka saja yang boleh minda kita itu. Kita tahu, oh rupanya ada, rupanya fake bukan itu, rupanya akidah bukan itu, rupanya perjuangan reformasi bukan itu. Oh, kita boleh mengubah pendirian dan kepercayaan kita. Itu pada generasi muda. Jadi generasi muda ini boleh kembali kepada politik kalau dia ada maklumat yang betul dan tepat. Percaya bahawa diuruskan negara ini berjalan secara kolektif, kepimpinan secara kolektif. Malah kalau kita lihat di dalam sejarah kepimpinan yang secara individu, central figure itu jarang berlaku terjadi. Tetapi dalam konteks masa sekarang ini kita memerlukan kepimpinan secara bersama. Dan itu bermakna kita perlu ada perbincangan, ada mesyuarat untuk memastikan kejayaan usaha yang nak kita laksanakan. Sebab keadaan cukup berbeza dan dalam konteks sekarang ini saya juga nak menyentuh tentang mengapa anak-anak muda tak suka dengan politik. Wali Harun kata mengenai informasi. Tapi kena ada dua-dua lah, bukan tak ada information. Ada information, tapi bila dah macam mana nak tarik mereka? Kalau mereka tak ada untuk kita meneruskan, sudah ada penerusan tu, informasi penting. Apa yang kita ada untuk emosi itu penting. Dan juga yang paling penting juga ialah dia ada satu kombinasi muafakat. Dengan ini, dengan segala hormatnya, saya menjemput yang berbahagia Saudara Ustaz Dr. Badrul Amin, pengerusi Peros 98, yang majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Saudara sekalian, saya nak mulakan dengan menegaskan bahawa reformasi adalah perjuangan besar. Setuju tidak? Perjuangan besar. Untuk itu, kita perlu pejuang-pejuang yang berjiwa besar. Okay. Ada pepatah mengatakan dalam bahasa Arabnya, al-aqlus salim, al-aqlus saghir, al-aqlul kabir yatahaddath anil afkar, wal aqlul adi yatahaddath anil ahdath, wal aqlus saghir yatahaddath anil ashkhas wa an nafsi. Maknanya kurang macam ini. Anak muda saya Yusmadi, dengar baik-baik. Jiwa yang besar bicara tentang perjuangan, idea, gagasan, pemikiran. Jiwa yang biasa-biasa, moderate, ya, average, bicara tentang peristiwa, event, berlaku ini, dan dia pandai menganalisa. Jiwa yang kecil bicara tentang orang lain, si fulan, si anu, dan si anu. Dan jiwa yang kerdil hanya bicara tentang dirinya sendiri, aku, dan aku. Kita boleh laungkan reformasi,
kita boleh laung apa saja, kita boleh rencana, kita boleh atur strategi, kita boleh buat macam-macam. Tetapi ingat, di hujungnya ialah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, iaitu kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Surah ayat, surah 6. Tuan-tuan dah dapat jawatan, silakan buat kerja dengan ilmu. Alhamdulillah, semua sini akan kerja dengan ilmu. Kalau tak elok, Abang Razak akan lawan, saya akan suruh. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih kepada sekali. Assalamualaikum. Abang Razak, silakan. Terlibatlah buat suara mahasiswa, hantar dan sebagainya, merasai nikmat untuk demonstrasi. Tapi saya tak sempat demonstrasi di Kuala Lumpur. Kami buat demonstrasi lain di Kuala Terengganu pada ketika itu. Yang berminat dengan politik ni, katalah yang saya sebut 27%, 30% tadi. Sebenarnya saudara, kalau bagi orang politik 30% ni pun tinggi dah. Ya. Bagi orang politik 30%. Maksudnya dalam Pareto principle, makna 20% over 80% kan. Jadi ini satu peluang sebenarnya. Tetapi adakah mereka ni dengan kita atau dengan lain, bagaimana? Itu kita kena bincang. Berminat dengan politik, pertama mereka sebut tanggungjawab menentukan harga negara. Very noble punya pandangan. Dipengaruhi 70%, 17% dipengaruhi oleh keluarga dan rakan sebaya, 14% mendapat pendedahan melalui media masa, 5% teruja dengan perbahasan di DUN dan Parlimen. Jadi soalan saya kepada Puan Kayuh, apa bezanya antara anak muda sekarang dan anak muda 20 tahun yang lalu? Kita muafakat, rakyat hebat. Kita muafakat, Malaysia hebat. Kita muafakat, insya-Allah, biiznillah, keadilan hebat. Kita muafakat rakyat, kita muafakat nasional. Nasional juga apa? Juga kuasa. Yang kaya apa dia? Petroleum nasional. Yang kaya syarikat, rakyat miskin. Betul? National security, yang selamat kerajaan, rakyat tak selamat. Okey, tenaga nasional, yang kaya syarikat, rakyat miskin. Nasional ni tipu. Bila orang kata, apa beza kami? Kami muafakat betul. Kerana itulah formula dan nusantara dia. Bulat ayat kena beruntung, bulat kata kena muafakat. Dato' On yang cuba membuat parti multiracial, tapi kebanyakannya tak berjaya, sehinggalah timbulnya Parti Keadilan Rakyat 1899. Parti multiracial yang paling berjaya dalam sejarah Malaysia. Ya, parti kita berbangga dengan itu. DAP multiracial juga, tapi dia ada masalah sebab dia Chinese based. Dia nak kena base, dia kena kaum majority, iaitu Melayu Islam. Dan itu yang menyebabkan kita berjaya memecahkan tembok ini. Demokrasi itu sendiri adalah salah satu yang kita perjuangkan dalam perjuangan gerakan reformasi kita. Kalau kita tahu 17 perkara yang kita bina selepas kita bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia itu, 17 perkara itu digarap dari 3 perkara: demokrasi rakyat, ekonomi rakyat, ketuanan rakyat. Jadi demokrasi itu sudah sebahagian dari perjuangan kita. Sepatutnya memurnikan demokrasi itu adalah salah satu perjuangan reformasi kita. Tapi demokrasi dalam parti kita sendiri sampai hari ini kita bertelingkah sesama sendiri. Kita cuba menunjuk pandai masing-masing dan membodohkan pihak yang lain. Itu masalah. Kita nak tunjuk pandai tak apa, hormat orang.
Kita nak tunjuk pandai tak apa, raikan kecerdikan orang juga. Raikan kecerdikan orang juga. Kita semua manusia. Kita semua manusia. Sebab kita bangun bangkit 24 tahun yang lalu, macam Yusmadi kata, sebab karamah insaniah, nilai-nilai kemuliaan seorang insan yang telah dilanggar dengan sebegitu rupa, dizalimi sebegitu rupa, kita bangun. Tapi bila kita berkempen sama sendiri, kita menghentam orang ni, kita menghentam orang tu, kita melondehkan orang ni, kita dah tak menghormati karamah insaniah. Kita dah tak menghormati dignity of man. Jadi kat mana reformasi kita? Undi 18 ni duduk dalam tajuk mana? Masih lagi dalam kemah demokrasi. Kita sebut kemah lah. Tajuk kemah lah ni famous. Orang sebut hari-hari. Baik, saya akan cuba ringkaskan sahaja. Satu kesilapan yang saya tengok, banyak AMK cabang buat. Jadi kita perlu berubah, touch and solve. Kita dah touch, cari jalan selesaikan masalah. Kemudian, dua lagi, program dalam skala kecil. Kalau kita tengok hari ini, terutama saya nak tegur negeri-negeri yang kita menang di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Program pemuda, kalau kita tengok, kebanyakan kita buat dalam skala kecil. Nak mengulas sikit pasal PRN di Johor yang baru-baru berlaku, yang mana ialah kekalahan pada parti PH, pada kita juga keadilan, daripada 5 kursi saya adun pada keadilan, cuma tinggal 1 kursi, itu pun ada petition mahkamah. Jadi kat mana silapnya tu? Saya minta generasi keadilan ni ambil action serius lah. Sebab Johor ni sebenarnya mencerminkan Malaysia. Kalau Johor kita boleh tawan PRU yang lepas, PRU 14, jadi satu Malaysia kita boleh conquer, boleh ke Putrajaya. Jadi kita kena fikirkan apa formula. Takkanlah lepas Melaka kalah, kan? PRN Melaka kita kalah, kita dah ada, patutnya kita dah ada formula macam mana nak menang PRN Johor. Tapi kita masih juga guna formula lama untuk PRN Negeri Johor. Itulah perjuangan kita selama sedekat yang lalu. Perjuangan itu menghasilkan kemenangan di beberapa negeri. Pulau Pinang kekal hingga hari ini dan Selangor kita pertahankan sehingga hari ini. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah supaya kita boleh menjaga alam sekitar ini mengikut akal kita. Itu kita sebut tadi karamah insaniah, kemuliaan insan. Bila kita menjadi khalifah di muka bumi, maka kita perlu dan wajar menjaga muka bumi ini bersama demi generasi akan datang. Kita nampak satu ketua, kita kena jadi contoh sebagai ketua. Baru benda tu berlaku. Kalau tidak, kucak-kacir. Kita tengok selepas kalah, menang, kena cop. Tim A, tim B. Program tak panggil, kalah ditepikan. Saya sendiri terkesan. Pemilihan sebelum ni, saya kalah. Terus cop. Terus di nota tak panggil apa-apa program. Tapi penlibatan wanita muda tu sangat susah dan sangat kurang tu kerana ada beberapa perkara yang saya kesan selama saya memimpin Sri Kandi dulu adalah mereka ni daripada anggaran umur 26 tahun ke 30 tahun mereka telah adalah pasangan yang berkahwin. So apabila saya mendekati ibu-ibu muda ni, mereka tak berminat dengan politik sebab mereka dia ada fasa kehidupan yang susah. Tak dia akan menjadi satu kekuatan baru, kita pun tak tahu. Jadi niat, ikhlas, cakap apa nak cakap, dasarkan tadi. Kalau boleh saya simpulkan antaranya, kalau perkembangan yang pertama, kalau boleh saya kupas antara fakta-fakta penting yang saudara Dr. Mazi ketengahkan ialah antaranya isu demokrasi. Tetapi yang beliau ketengahkan satu demokrasi yang bermuafakat. Saudara Syukri mengangkat satu topik sangat besar, iaitu satu demokrasi juga mesti memikirkan perkara etika dan juga satu perkara yang sangat bagi saya besar adalah budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi generasi.
bagi merealisasikan cita-cita gerakan keadilan, menegakkan negara adil yang bertunjangkan semangat reformasi, yang mana cita-cita tersebut ditertibkan seperti berikut. Pertama, adil. Kedua, demokratik. Ketiga, inklusif. Keempat, lestari. Maka kami generasi keadilan berikrar. Pertama, berjuang merealisasikan cita-cita ini secara bersungguh-sungguh, tanpa putus asa. Kedua, sentiasa mengikut perjuangan gerakan keadilan berdasarkan 4 cita-cita di atas tadi. Ketiga, terus percaya untuk meletakkan Anwar Ibrahim sebagai tokoh yang paling layak dalam mengemudikan gerakan keadilan, mentafsir semangat reformasi, dan seterusnya menyatakan cita-cita adil, demokratik, inklusif, serta lestari sebagai cita-cita negara. 8 bulan Mei 2022, Petaling Jaya. Down. Generasi keadilan. Generasi keadilan. Generasi keadilan. Generasi keadilan. Ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam reformasi. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat generasi keadilan ke Majlis Makan Malam dan jamuan Hari Raya Aidilfitri 22 dekad Ribbon Putih. Selamat datang, tepukan untuk anda semua.